Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usul yang dibawa oleh ahli yang berhormat Pontian berkenaan dengan ucapan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa merasmi pembukaan penggal ketiga Parlimen yang ke-14 pada bulan Mei. Ini adalah satu tradisi Parlimen yang kita pinjam dari adat Parlimen British. Ia sudah jadi tradisi kita. Sebenarnya ucapan ini adalah dari kerajaan dan ia menjelaskan dasar dan perancangan kerajaan yang dipilih oleh rakyat atau yang tidak dipilih. Dalam ucapan ini memang ada bahagian-bahagian yang mencerminkan pendapat dan pandangan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri. Kita biasanya tidak sentuh bahagian berkenaan selain dari menghargai dan menjunjung kasih terhadap nasihat dan pandangan Duli Yang Maha Mulia. Yang kita akan bahas ialah bahagian yang menyentuh dasar dan perancangan kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, sepatutnya perbahasan ini menyusul sejurus selepas ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Tetapi kononnya kerana pandemik dan larangan bergerak, Dewan ini tidak dibenar mengamalkan adat dan cara biasa kita. Saya tidak dapat terima alasan ini, seperti mana saya tidak dapat terima sebab Yang di-Pertua Dewan Lama disingkir. Tradisi dan adat amat penting untuk menjaga kehormatan Dewan ini. Tanpa adat dan tradisi, Dewan akan hilang auranya. Kita sekarang terpaksa menerima norma baru. Tetapi norma lama yang tidak terganggu oleh sesuatu keadaan yang tidak pernah dialami, hendaklah dikekalkan. Tuan Yang di-Pertua, negara kita mengamalkan pemerintahan ala demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat berhak memilih kerajaan melalui proses pilihan raya. Ini adalah hak rakyat dan semua pihak harus hormati hak mereka. Amat malang apabila kita dapati ada perancangan untuk merampas hak rakyat diusahakan. Kita kenali cara ini sebagai cara pintu belakang. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kerajaan yang ada sekarang diakui oleh Perdana Menteri sendiri bukanlah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebenarnya ia adalah satu badan yang bertentangan dengan kehendak majoriti rakyat. Sebenarnya parti-parti yang ditolak oleh rakyat telah rampas kerajaan pilihan rakyat dengan cara yang tidak mengikut peruntukan perlembagaan negara. Apa yang berlaku bukan saja tidak demokratik tetapi menghalang hasrat majoriti rakyat untuk melakukan perubahan dasar negara. Parti yang majoriti rakyat tolak dan dasar yang juga ditolak oleh mereka sekarang ini menubuh kerajaan yang mengekalkan dasar yang ditolak oleh rakyat. Ada ahli yang salahkan saya kerana semua pertukaran ini dikatakan boleh minta penjelasan tu Pertua? disebab oleh Terima kasih, Tun. Diam-diamlah. Saya, Tun, gentleman. Terima kasih, Tun.
nak tanya ni Langkawi. Sebab adakah juga kerajaan negeri di Sabah itu kerajaan pintu belakang? Sebab dia tak menang pun dalam pilihan raya. Dia menang sebab aku melompat menyokong dia. Jadi adakah sama juga bagi pandangan Tun? Terima kasih Kena Batangan. Sila Langkawi. Ya, saya berpendapat bahawa lompat-melompat ni terjadi banyak di Sabah. Entah pasal apa, saya tak tahu. Tapi memanglah ini berlaku dahulu. Tetapi di peringkat sentral, pusat, ini tak pernah berlaku seperti ini. Kita hormati keputusan yang dibuat oleh rakyat. Parti yang majoriti rakyat tolak dan dasar yang juga ditolak oleh mereka sekarang ini menubuh kerajaan dan mengekalkan dasar yang ditolak oleh rakyat. Ada ahli yang salahkan saya kerana semua pertukaran ini dikatakan Tuan Speaker. disebabkan oleh saya letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya, apabila Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh Parti Bersatu, apabila ia keluar daripada Pakatan Harapan, seluruh anggota PH kehilangan jawatan mereka. Saya sebagai anggota kerajaan PH juga kehilangan jawatan. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu sudah pun buat keputusan keluar daripada kerajaan PH apabila mereka rayakan bersama UMNO dan PAS di Hotel Sheraton. Pelantikan saya sebagai Perdana Menteri interim adalah melalui budi bicara yang di Pertuan Agong untuk menentu negara tidak hilang kepimpinan sebelum kerajaan baru ditubuh. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang disebut oleh Duli Yang Maha Mulia, negara hadapi banyak cabaran. Semasa itu, ekonomi negara sudah pun menurun. Perang dagang antara China dan Amerika mengancam. Ekonomi dunia merosot. Pandemik COVID-19 kemudiannya menghentikan perniagaan dan perusahaan. Permintaan untuk minyak dan gas jatuh disebabkan pandemik. Harga minyak dan gas menurun. Pendapatan kerajaan dari hasil jualan minyak turut berkurangan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin ucap tahniah kepada kerajaan kerana telah menyerahkan urusan berkenaan dengan pandemik ini kepada ahli profesional. Saya dapati bahawa kerajaan amat berminat untuk tukar ahli profesional dengan ahli politik. Sudah 30 badan yang ditukar kerana untuk memberi pendapatan yang tinggi kepada ahli politik. Tetapi dalam pengurusan pandemik ini, kerajaan entah bagaimana telah membenarkan ahli profesional mengurus segala masalah yang terbangkit kerana pandemik ini. Dengan itu, pengurusan ini dilakukan dengan cara yang bijak, dengan cukup ilmu pengetahuan, dan sebab itulah kita dapati bahawa pandemik ini dapat dikurangkan dalam jangka masa yang agak pendek. Saya harap amalan tukar ahli profesional dalam badan-badan tertentu oleh kerajaan ini dihentikan kerana kita perlu kepada ahli profesional yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu dikekalkan kerana mereka mempunyai kebolehan tertentu. Bagi ahli politik, ia cuma hadiah supaya mereka dapat pendapatan yang lebih kerana mereka adalah penyokong kerajaan. Semua ini, masalah-masalah ini
mengancam ekonomi negara. Di waktu ini ada pihak yang merancang untuk rebut kuasa dan mengkhianati kerajaan pilihan rakyat melalui kerajaan pintu belakang. Dengan ini politik negara menjadi kucar kacir. Saya sedih kerana perancangan ini melibat parti saya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Parti ini ditubuh khusus untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrat pimpinan Datuk Seri Najib. Perancangan ini kononnya bertujuan untuk menyelamatkan Melayu dari dihancur oleh DAP. Ini adalah isu yang dicipta oleh Datuk Seri Najib untuk menjatuhkan kerajaan PH supaya Najib dapat menjadi sebahagian daripada kerajaan yang akan mengambil alih. Malangnya ada pimpinan dan ahli PPBM yang percaya DAP boleh hancur orang Melayu. Kita semua tahu bahawa di waktu Najib menjadi Perdana Menteri, Tan Sri Abdul Ghani Patel dibuang dan diganti dengan Peguam Negara yang kemudiannya mendakwa Datuk Seri Najib tidak bersalah dalam kes 1MDB. Demikianlah salah guna kuasa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Tentulah menjadi harapan Datuk Seri Najib apabila ia berada dalam kerajaan, Peguam Negara baru akan dakwa bahawa tidak ada kes terhadap dirinya. Maka dengan hasrat untuk kembali berada dalam kerajaan, Najib mendakwa bahawa DAP akan hancurkan orang Melayu jika berada dalam kerajaan. Dakwaan ini tidak ada asas sama sekali. Ia hanya bertujuan menakutkan orang Melayu supaya menolak kerajaan PH. Sebenarnya, DAP tidak mampu menghancurkan orang Melayu. Menteri Dalam Negeri, pada masa itu dia belum jadi Perdana Menteri. Menteri Dalam Negeri tahu dan sedar bahawa dengan hanya membatal pendaftaran DAP akan lumpuh dan hilanglah DAP. Tuan Speaker, peraturan surat 36.5 tidak boleh menyebut secara spesifik seorang individu. Nama individu. Terima kasih Syekh. Sila tangkapi penjelasan. Ini bukan seorang individu di tepi jalan. Ini adalah bekas Perdana Menteri. Ya. Kalau tidak kerana Perdana Menteri ini, kita tak ada masalah yang besar yang kita hadapi. Sebab itu saya berhak untuk menunjuk orang yang terlibat. Langkawi teruskan. DAP akan lumpuh dan akan hilang DAP yang terdedah kepada kehancuran. Bukan orang Melayu, tetapi DAP. Cancel saja dia punya register, habis ya. Ini juga kita lakukan kepada Parti Komunis Malaya sehingga ia hentikan percubaan untuk rampas kuasa kerajaan Malaysia. DAP bukan pun setakat PKM, sekuat PKM. Tak mungkin DAP berjaya di mana PKM dengan gerakan bersenjatanya juga gagal. Tetapi pembohongan ini berjaya mempengaruhi Presiden dan beberapa pemimpin bersatu membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Dengan ini, saya pun terkeluar daripada menjadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan. Perletakan jawatan oleh saya tidak dapat dielak. Tuan Yang di-Pertua, saya sedar bahawa polarisasi kaum sedang menjadi-jadi. Jika kita ingin kurangkan masalah perkauman ini, kita perlu tahu sebabnya. Melarang sebutan berkenaan dengan perkara ini tidak akan mengurangkan masalah.
Bahkan ia akan menjadi lebih teruk. Besar kemungkinan pengasingan antara kaum akan menjadi lebih jauh kerana tidak ada tindakan diambil. Ia akan meluap-luap dan akan cetuskan tindakan yang ganas yang lebih sukar diatasi. Saya ingin rujuk kepada revolusi Rusia. Ia disebabkan oleh perpisahan antara kaum elit yang kaya raya dan buruh pertanian yang amat miskin. Akhirnya, revolusi oleh rakyat yang miskin menghasilkan pembunuhan raja, Tsar yang memerintah. Demikian juga di Perancis dan di negara China dan di banyak lagi negara lain. Sebabnya ialah oleh kerana puak elit tidak suka dengan rintihan puak yang miskin. Dengan itu tidak ada perancangan untuk menangani perasaan tidak puas hati puak miskin ini. Malaysia unik. Semua rakyat Malaysia tidak suka dengan huru-hara dan keganasan. Tetapi ini tidak bermakna polarisasi kaum tidak ada. Sebenarnya perkauman akan menjadi lebih teruk jika keadaan sebenar disembunyi. Adalah lebih baik kita kenal pasti keadaan dan kita bertindak mengurangkannya supaya kurang bahaya. Dalam sejarah masyarakat manusia, sesuatu yang sering menyebabkan revolusi ganas berlaku ialah jarak perpisahan antara yang miskin dengan yang kaya. Perbezaan kaum tidak akan membawa rusuhan jika tidak ada elemen perbezaan daripada segi agihan kekayaan. Apabila perpisahan ini dikaitkan dengan prestasi yang dicapai antara kaum, maka kesan terhadap hubungan menjadi lebih teruk. Kita tidak dapat menukar kaum, tetapi kita mampu mengurangkan jarak perbezaan ekonomi antara kaum. Jika jarak ini dapat dikurangkan, kelainan kaum dapat dikurangkan kesan buruknya. Sejarah menjadi pedoman kepada kita. Kita perlu kaji dengan cara yang saintifik dengan lebih awal, supaya kita dapat kenal pasti sebab sesuatu isu itu wujud. Dari hasil kajian ini, dapatlah kita bertindak awal sebelum ia menjadi ancaman besar, sebelum rusuhan dicetuskan. Dasar ekonomi baru adalah hasil daripada kajian terhadap sebab-sebab peristiwa 13 Mei 1969 berlaku. Hasilnya ialah pengurangan jarak pencapaian dalam bidang ekonomi antara kaum di Malaysia. Jika pada 1969 perusuh berpendapat segala yang ada di bandar adalah milik orang lain, hari ini terdapat banyak dari pemilik dalam bandar terdiri dari kaum mereka sendiri. Dengan itu, jika mereka merusuh, kaum mereka juga akan jadi mangsa. Sebab itu, sejak Mei 1969, tidak ada rusuhan besar-besaran yang berlaku di Kuala Lumpur. Tapi kita perlu kurangkan lagi perbezaan kekayaan antara kaum. Membuat dakwaan masalah ini tidak ada dan akan mengundang polarisasi yang lebih serius antara kaum. Tuan Yang di-Pertua, Minta rumuskan, Tuan. pada tahun hadapan, tahun 2021, kita akan adakan banci penduduk. Kita bukan perlu kepada bilangan penduduk Malaysia sahaja, tetapi juga peranan dan sumbangan mereka kepada negara. Berasas kepada banci yang lebih terperinci ini, satu perancangan baru boleh dicipta
dan diperkenalkan supaya segala perbezaan antara kita di negara berbilang kaum ini akan dikenal pasti dan tindakan dirancang untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Saya harap wawasan kemakmuran bersama akan diteruskan oleh kerajaan. Oleh kerana sesuatu yang sering menyumbang kepada pertelingkahan ialah jarak antara miskin dan kaya. Banci perlu ambil kira segala yang menyumbang kepada jarak perbezaan ini. Dengan ini, polarisasi kaum dapat kita kurangkan. Tuan Yang Dipertua, orang Islam tentu sedar bahawa dunia Islam berada dalam keadaan kucak-kacir. Rusuhan dan peperangan berlaku di antara negara Islam yang tidak dapat ditamatkan. Apakah ini disebabkan oleh agama Islam? Saya berpendapat, walaupun saya bukanlah ulama, saya berpendapat semua ini berlaku kerana orang Islam umumnya tidak amal ajaran Islam yang sebenar. Sebagai contoh, orang Islam dilarang membunuh, terutama sesama orang Islam. Yang kita lihat sekarang ialah orang Islam berperang dan mengganas antara mereka sehingga tidak dapat dihentikan. Ratusan ribu sudah dibunuh. Berjuta telah lari ke negara lain dan bedilan bom dan roket menghancurkan seluruh negara. Tidak ada sedikit pun persaudaraan antara orang Islam. Al-Quran juga menyuruh kita sambut baik jika musuh ingin tamatkan peperangan. Kita patut terima cadangan ini. Sebaliknya, ramai yang berpendapat bahawa peperangan ini akan diteruskan guna untuk balas dendam sehingga ke generasi akan datang. Semua ini bukanlah dari ajaran Islam. Demikian dari Malaysia juga terdapat kesanggupan orang yang pergi ke medan perang untuk mengambil bahagian dalam kegiatan membunuh orang Islam. Sikap kita ini mungkin dipengaruhi oleh ajaran Islam yang kita sampaikan di sekolah kita. Sementara kita utamakan ajaran ibadat tertentu seperti sembahyang, puasa, zakat dan kerja haji, kita tidak diberitahu akan cara hidup Islam. Kita lebih utama ajaran yang memecah belah kita. Saya berharap pelajaran agama di sekolah kita ditumpukan juga kepada nilai-nilai hidup Islam supaya kita dapat hidup berasas kepada ajaran Islam yang sebenar. Dengan berbuat demikian, Yang Berhormat minta rumuskan, Yang Berhormat. Masa telah melewati. Minta rumuskan. ya, Saya ben- minta rumuskan, masa telah 10 minit telah habis. Minta rumuskan. oh, dah habis. Silakan. Minta maaf. Saya berharap pelajaran agama di sekolah kita ditumpukan juga kepada nilai-nilai hidup Islam. Dengan berbuat demikian, kita akan jadi masyarakat Islam yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tuan Yang Dipertua, pendatang asing menjadi masalah di seluruh dunia. Dengan mudah dan pantasnya perjalanan serta perenggan antara negara yang sukar dikawal, ramailah penduduk negara yang tidak maju yang sering berhijrah ke negara maju. Kita bukanlah negara maju, tetapi kerana kita memberi layanan yang lebih baik kepada pendatang, ramailah migran yang pilih untuk datang ke Malaysia. Jumlah orang asing di Malaysia sudah meningkat kepada 7 juta. Walaupun kita memberi layanan yang baik, tetapi terdapat juga kes yang ternampak seolah-olah kita tidak bertimbang rasa. Saya sedar bahawa pendatang tanpa izin menimbul banyak masalah, terutama semasa wabak COVID-19. Mereka takut memperkenalkan diri mereka
kerana mereka akan dihantar balik. Tetapi mereka hendaklah dikenal pasti supaya mereka tidak jadi kluster COVID-19. Orang asing mudah tuduh kita kasar terhadap pendatang. Tetapi Eropah, Amerika, India adalah lebih kasar. Kerajaan tidak sepatutnya ambil tindakan keras terhadap pemberita Al Jazeera. Adalah lebih baik jika kita sampaikan laporan kita berkenaan dengan layanan kepada pendatang asing. Tuan Yang di-Pertua, satu daripada amalan yang penting dalam demokrasi ialah pemisahan kuasa antara pembuat undang-undang, legislatif, pelaksana kerja, eksekutif dan institusi kehakiman, the judiciary. Ada kalanya terdapat campur tangan antara satu kuasa dengan kuasa yang lain. Ini menghasilkan tekanan ke atas rakyat. Kerajaan sekarang didapati menggunakan kuasa eksekutif untuk usahanya menghapus bangkangan terhadap pemerintahannya. Kita dapati anggota Parti Bersatu blackout di soal siasat tidak berhenti-henti. Rumah beberapa anggota parti pembangkang digeledah dan isi rumah disoal. Ada juga percubaan oleh anggota kerajaan untuk menghalang kehadiran ahli parti pembangkang daripada menghadiri perhimpunan tertentu. Ada juga ramai yang dimasuk dalam tahanan apabila dituduh dalam mahkamah, tetapi ada orang tertentu dibebas bertahun-tahun kerana jaminan yang sedikit. Kerajaan sepatutnya bersikap adil terhadap semua pihak. Tidak ada tempat pilih kasih dalam melaksanakan undang-undang. Saya sedar kerajaan berkuasa. Kegunaan kuasa itu bukan bebas dari aturan-peraturan. Jika kuasa diguna di luar peraturan, ia menjadi jenayah salah guna kuasa. Ada undang-undang berkenaan dengan salah guna kuasa. Undang-undang ini hendaklah dihormati. Rakyat bebas memilih siapa yang mereka ingin sokong. Mengguna agihan duit kerajaan untuk penyokong dan menafikan hak sesiapa kerana tidak sokong adalah salah. Lebih salah lagi jika jentera kerajaan diguna untuk menekan pembangkang. Cara ini boleh memberi gambaran bahawa rakyat sokong kerajaan. Tetapi sebenarnya mereka tidak. Inilah yang berlaku pada PRU 14. Setelah mencurah wang sogokan yang banyak, rakyat tolak juga pihak berkenaan. Yang berhormat Langkawi, masa dah tamat. Nabil. Nah, Nabil lah. 2 senten. Nabil lah. Amalan ini Peraturan mesyuarat. Amalan ini hendaklah Peraturan mesyuarat. ada peraturan mesyuarat. Sila. Pohon ruling daripada speaker sama ada nak membenarkan Langkawi lebih daripada 20 minit. Jika benar, kami pun pohon. Masa kami berucap, kami diberi lebih 20 minit juga. Saya ikut keputusan saya. Sila Tuan. Nak habis dah. Ya. Sila habiskan. Nak gulung. Hormatlah sikit orang lama. Amalan ini, Sila. Apalah wakil rakyat ni. amalan mengguna wang untuk mendapat sokongan, amalan ini hendaklah dihentikan. Tuan Yang di-Pertua, sekian sahajalah pendapat saya terhadap ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih.